Baik, penonton, halus teratur jambangan cempaka di tepi Jejawi molek Kediri. Takkan luntur semangat merdeka. Pertiwi di Julang, akal abadi. Itu antara perkara yang perlu kita berikan perhatian dalam kita menilai situasi semasa kita sekarang ini. Walaupun kita masih lagi berdepan dengan peperangan pandemik COVID-19 ini, namun kita semua rakyat Malaysia seharusnya menyemarakkan semangat patriotik dalam diri kita. Baik, untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan sambutan Bulan Kebangsaan dan juga kempen Kibar Jalur Gemilang, kita akan bersama secara maya, iaitu bersama dengan Tuan Haji Hashim Haji Wedu, Timbalan Ketua Pengarah Kandungan Digital Jabatan Penerangan Malaysia. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tuan, kita sedia maklum kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 ini sama seperti tahun lepas, dan sudah pastinya juga pelancaran dan juga sambutan bagi Bulan Kebangsaan bagi tahun 2021 ini akan diadakan secara norma baharu. Jadi mungkin dari pihak Jabatan Penerangan Malaysia ada perancangannya tersendiri untuk memastikan semangat untuk menyemarakkan Bulan Kebangsaan ini terus kekal dilaksanakan, Tuan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia prihatin. Terima kasih Cik Munawar. Terima kasih RTM. Selamat pagi Malaysia kerana menjemput Jabatan Penerangan Kementerian Komunikasi Multimedia untuk membicarakan sedikit tentang Hari Kebangsaan juga Hari Malaysia bagi tahun 2021. Seperti mana yang kita sedia maklum Cik Munawar, kemerdekaan adalah merupakan nikmat bagi seluruh rakyat Malaysia tanpa mengkeliskan bangsa, agama dan juga merentasi demografi politik. Jadi pada buat sekian kalinya pelancaran sambutan Bulan Kebangsaan dan juga Kibaran Jalur Gemilang akan dilaksanakan secara sederhana, mematuhi SOP NKN yang telah disediakan. Namun begitu sebenarnya kalau ikut sejarahnya Cik Munawarnya, sejak kita merdeka tahun 1957 dan 64 tahun kita merdeka, kita tidak pernah pun gagal melaksanakan program sambutan Bulan Kebangsaan dan juga Kibaran Jalur Gemilang ini setiap tahun. Jadi walaupun dengan pandemik COVID-19, kita terus melaksanakan program ini, dan untuk tahun ini kita merancang insya-Allah sambutan Bulan Kebangsaan dan juga Kibaran Jalur Gemilang ini untuk 3 program utama seperti mana yang kita sedia maklum, iaitu yang pertama merupakan pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang yang akan berlangsung pada hujung minggu ni pada hari Sabtu 7 hari bulan bermula jam 10 pagi. Dan program yang keduanya iaitu sambutan 31 Ogos Hari Kebangsaan itu sendiri yang kita akan adakan di Dataran Pahlawan Putrajaya pada 31 Ogos 2021. Dan program ataupun sambutan yang ketiga iaitu sambutan Hari Malaysia yang akan diraihkan kali ini di Sabah sebagai negeri tuan rumah. Tahun lepas kita adakan di Sibu, Sarawak, iaitu di Sabah International Convention Center pada 16 September 2021. Dan semua program ini Cik Munawar kita rancang dan juga akan laksanakan secara hybrid digital, di mana akan adanya penggabungan elemen fizikal dan juga digital selaras dengan SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dalam bagi memutuskan rantaian penurunan pandemik COVID-19. Baik. Tadi Tuan ada menerangkan berkenaan pelancaran Bulan Kebangsaan dan juga kempen Kibar Jalur Gemilang, dan sudah pastinya bulan Ogos ini merupakan bulan yang sangat signifikan buat kita semua rakyat Malaysia. Jadi kita nak kekalkan momentum semangat patriotik dari 1 Ogos sampai ke 31 Ogos itu Tuan. Mungkin kita boleh dapatkan penerangan lanjut daripada Tuan berkenaan perincian berkenaan program yang akan dilaksanakan iaitu pelancaran Bulan Kebangsaan pada hujung minggu ini, dan apa antara pengisian utamanya Tuan? Okey, seperti mana yang saya maklumkan awal tadi, 3 program sempena dengan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang itu kita tidak pernah gagal adakan. Cumanya majlis pelancaran ataupun pelancaran Bulan Kebangsaan Kibar Jalur Gemilang telah kita bermula adakan sejak tahun 2013 Cik Munawar. Kalau kita ingat sejarah lagi, pada 2013 kita telah adakan program ini di Dataran Zero Sungai Petani Kedah. Itu pada tahun 2013. Pada 2014 kita adakan program pelancaran ini di Dataran Istana Kehakiman Putrajaya. Dan pada tahun 2015 kita adakan di Padang Merdeka Kuching, Sarawak.
pada tahun 2016 kita adakan di Badan Perbandaran Tawau Sabah ketika itu pada tahun 2016. Dan pada tahun 2017 program ini kita laksanakan di Batu Pahat Johor, di mini stadium Batu Pahat Johor. Dan pada tahun 2018 kita adakan di utara, iaitu di Georgetown Pulau Pinang. Dan pada tahun 2019 kita adakan di Dataran Pahlawan Melaka Bandaraya Bersejarah. Dan tahun lepas semasa COVID-19 kita adakan skala kecil di Dataran Perdana Bangunan Perdana Putrajaya. Dan untuk tahun ini Cik Munawar, sebagai pematuhan kepada SOP yang telah ditentukan oleh kerajaan untuk kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, kita adakan secara kecilan saja, iaitu secara amanat yang kita akan adakan secara langsung, amanat perdana oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang kita kasihi Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Muhammad Yassin yang akan bersiar secara langsung pada 7 Ogos 2021 melalui RTM dan juga semua stesen penyiar bermula jam 10 pagi. Dan secara langsung ini juga boleh kita ikuti melalui saluran media sosial, iaitu secara FB Live di FB Live Merdeka 360, FB Live @KKMM dan juga @Japan serta FB Live @RTM. Dan seperti mana yang saya maklumkan tadi, acara ini akan dilaksanakan secara hybrid, di mana akan diadakan juga digital audience yang dihadiri oleh pelbagai lapisan masyarakat, pemimpin-pemimpin komuniti dan juga pemimpin-pemimpin masyarakat di seluruh negara. Dan antara pengisiannya Cik Munawar sempena dengan pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalan Buya ini, seperti kalau kita imbau lazimnya program-program ini kita akan adakan di negara-negara yang saya sebut tadi secara besar-besaran, secara karnival, ada pengisian majlis pelancaran, ada kembara merdeka, ada zikir munajat negaraku, ada juga program karnival Carry Bridge. Tetapi oleh kerana pematuhan SOP COVID-19 ini kita adakan secara langsung saja melalui amanat Perdana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang mana kita akan siarkan secara langsung tersebut pada 7 Ogos hari Sabtu ni, hujung minggu ni. Dan ada 4 segmen Cik Munawar. Yang pertama, wawancara ataupun diskusi bersama dengan Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi Multimedia sebagai pengusia Tanda Bahasa Indo sambutan Bulan Kebangsaan Hari Malaysia 2021. Dan selepas itu ada segmen yang kedua, iaitu ucapan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu. Mungkin tuan-tuan bertanya-tanya kenapa ada ucapan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu. Sebenarnya kalau ikut perancangan kita, sambutan Bulan Kebangsaan, pelancaran sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalan Buya ini kita akan adakan di Terengganu sebagai negeri tuan rumah. Tetapi oleh kerana pematuhan kepada SOP, maka kita adakan program tersebut secara langsung saja, secara langsung ucapan Yang Amat Perdana Menteri. Jadi itu yang kita sisipkan dalam program pada hari Sabtu ini, ucapan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Terengganu. Dan selepas itu ada segmen yang ketiga, Ekspresi Merdeka, bersama dengan Yang Berhormat Datuk Saifuddin Abdullah juga sebagai Menteri Komunikasi Multimedia dan juga selaku pengusia Tan Sri Indo sambutan Bulan Kebangsaan juga Hari Malaysia tahun 2021. Dan segmen yang keempat, iaitu segmen yang penting, iaitu amanat Perdana Pelancaran Bulan Kebangsaan dan juga Kibaran Jalur Gemilang oleh Perdana Menteri yang kita kasihi Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin. Dan selepas amanat itu akan ada nyanyian lagu Negaraku melalui siaran video yang kita rakam awal dan juga upacara menaikkan bendera, dan diakhiri program ini dengan nyanyian lagu Jalur Gemilang dengan klip video Kibaran Jalur Gemilang oleh pemimpin-pemimpin masyarakat rakyat pelbagai kaum di seluruh negara. Seperti Tuan nyatakan tadi, sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini akan diadakan dengan konsep baharu, norma baharu, dengan secara hybrid yang dilaksanakan, dan sudah pastinya perhatian kita akan tertumpu kepada pengisian-pengisian utama seperti yang Tuan nyatakan tadi, dan khususnya kepada amanat perdana yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan Tuan, mungkin Tuan boleh jelaskan juga, saya difahamkan sepanjang Bulan Kebangsaan ini banyak sebenarnya pertandingan-pertandingan yang telah dilaksanakan, telah dirancang oleh pihak Jabatan Penerangan Malaysia untuk membolehkan semangat semarak patriotik dalam kalangan rakyat Malaysia ini terus kekal subur dan terpelihara, Tuan.
Ya betul, sebenarnya kalau seperti mana yang saya maklumkan awal tadi, seperti biasa sebenarnya Jabatan Penerangan yang diberi tanggungjawab sebagai agensi untuk melaksanakan pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang ini, sebelum ini kita akan adakan pelbagai program secara fizikal dan juga secara maya. Tetapi dalam pematuhan kepada SOP ini, semua program-program kita untuk tahun ini kita adakan secara maya. Cuma ada 1-2 program yang kita adakan secara fizikal, tetapi tidak ada kontak rapat dengan audien ataupun sasaran kita. Betul tadi, ada pelbagai pertandingan sebenarnya yang telah dirancang dan juga telah pun dah mula dilaksanakan sebenarnya oleh Jabatan Penerangan. Antaranya ialah pertandingan pidato kenegaraan. Kita juga ada pertandingan fotografi Klik at Merdeka, kita ada pertandingan mewarna dan melukis Merdeka, kita ada juga pertandingan bintang patriotik Semul, kita ada pertandingan mural at Merdeka, juga kita ada pertandingan bercerita, pertandingan video TikTok Ilham Merdeka dan juga sayembara Sajak Merdeka 2021. Semua pertandingan ini Cik Menawar ada hadiah yang cukup istimewa, tetapi bukan itu tujuannya sebenarnya. Kita angkat semua program-program ini sebenarnya untuk memberi platform kepada rakyat di seluruh negara untuk terus sama menyemarakkan semangat cintakan negara, sekurang-kurangnya untuk terlibat bagi menyertai semua pertandingan ini untuk menzahirkan bagaimana perasaan cinta negara rakyat di seluruh negara, pelbagai masyarakat untuk menyertai semua pertandingan ini sebagai salah satu manifestasi untuk menzahirkan perasaan cintakan negara oleh rakyat terhadap kemerdekaan, nilai kemerdekaan Malaysia sebagai sebuah negara bangsa yang tercinta ini. Dan begitu Cik Munawar, di dalam keterbatasan kita melaksanakan program dan aktiviti secara bersemuka, ada juga program yang kita adakan secara agak fizikal tetapi tidak melibatkan orang kata kontak rapat dengan sasaran ataupun audien ataupun rakyat Malaysia, iaitu kita ada program IOW at Merdeka, iaitu hebahan umum unit-unit bergerak Jabatan Penerangan di seluruh pelosok negara, kawasan Fedda, perkampungan tradisional, di taman-taman perumahan, di perkampungan asli dan sebagainya, untuk memohon kepada rakyat sama-sama mengibarkan jalur gemilang iaitu di seluruh negara bersempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan ini, Cik Munawar. Saya cukup tertarik dengan pertandingan-pertandingan yang telah dilaksanakan dan telah dirancang oleh pihak Jabatan Penerangan Malaysia. Antara yang kita boleh dengar tadi, pertandingan pidato kenegaraan, pertandingan fotografi Klik Merdeka 2021, dan antara yang saya cukup tertarik adalah berkenaan pertandingan bintang patriotik Semul dan juga pertandingan video TikTok Ilham Merdeka 2021. Jadi kita boleh lihat dalam situasi ini Jabatan Penerangan Malaysia memanfaatkan platform media sosial, dan bagaimana Tuan melihat keadaan ini dari segi sambutannya, dari segi penglibatan generasi muda melalui platform media sosial ini, Tuan? Alhamdulillah, sebenarnya macam yang saya sebut tadi, kebanyakan pertandingan-pertandingan itu telah pun ada pun yang telah kita laksanakan. Contohnya seperti pertandingan bintang patriotik Semul, itu juga dengan pertandingan pidato kita telah adakan di peringkat saringan negeri-negeri. Cuma maknanya peringkat separuh akhir dan juga akhir di peringkat kebangsaan yang kita boleh laksanakan. Alhamdulillah, setakat mana pemantauan kita, penyertaan cukup memberangsangkan, khususnya dalam kalangan anak muda yang mana memanfaatkan platform media sosial ini sebagai satu wadah untuk memberi peluang kepada mereka menzahirkan sekurang-kurangnya inspirasi mereka terhadap negara tercinta, khususnya bersempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2021 ini, Cik Munawar. Ya, Tuan, dalam situasi semasa sekarang ini kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 dan sudah pastinya kita ingin menjaga keselamatan diri kita daripada dijangkiti virus COVID-19 ini, dan kita faham ada sesetengah situasi ataupun lokaliti di dalam negara yang telah dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Jadi bagaimana dengan situasi ini, Tuan? Okey, dalam aspek ini sebenarnya kita mengambil kira, itu sebabnya tadi di awal pembicaraan kita tadi, sebenarnya kalau ikutkan Cik Munawar, program pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang itu, macam mana yang saya sebutkan tadi, ini adalah merupakan tahun yang ke-9 kita laksanakan, dan sambutan Hari Kebangsaan tahun yang kali 64, seperti mana lazimnya yang pelancaran Bulan Kebangsaan itu kita adakan di negeri-negeri ikut giliran tuan rumah. Dan lazimnya kita akan mengadakan program tersebut secara karnival.
3 hari 2 malam dengan pelbagai pengisian sebenarnya. Itu yang orang kata cara kita untuk melaksanakan program sebagai memberi peluang kepada rakyat untuk turut sama hadir bagi sama-sama menyemarakkan semangat cintakan negara dan juga kibaran Jalur Gemilang. Namun begitu, keterbatasan kita dengan pandemik ini, dengan keperluan kita untuk mematuhi SOP, maka program tersebut kita telah ubah suai berdasarkan kreativiti kita, tapi dia punya semangat penganjurannya tidak luntur. Dari segi pelibatan rakyat secara maya pun benarnya tidak ada kekurangannya berbanding dengan program-program fizikal yang kita laksanakan sebelum ini. Alhamdulillah, insya-Allah perancangan kita untuk mengadakan 3 program utama yang saya sebutkan tadi. Yang pertama tadi iaitu pada pelancarannya yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada hari Sabtu ni 7 Ogos bermula jam 10 pagi siaran langsung. Mohon pada rakyat di seluruh negara 37 juta untuk sama-sama berada di depan TV masing-masing pada hari Sabtu ni bermula jam 10 pagi untuk kita mengikuti upacara ataupun pelancaran secara langsung. Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2021 yang akan disempurnakan sendiri oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Muhammad Yassin. Kita mohon pada semua rakyat seluruh negara, 30 juta rakyat Malaysia untuk sama-sama mengikuti siaran langsung ini. Begitu juga dengan sambutan pada 31 Ogos yang lazimnya kita adakan secara besar-besaran perarakan dan sebagainya, tetapi keterbatasan kita, Cik Munawar, kita tidak dapat melaksanakan program tersebut bermula tahun lepas dan juga tahun ini. Namun begitu, sambutan tersebut tetap akan diadakan secara maya, yang mana rakyat boleh mengikuti siaran langsung yang akan disiarkan oleh semua stesen TV pada 31 Ogos 2021 dan akhirnya pada 16 September iaitu sambutan Hari Malaysia yang akan bersiaran langsung daripada Kota Kinabalu, Sabah, Cik Munawar. Ya, dan kita sedia maklum juga pemilihan tema bagi Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2021 ini masih lagi mengekalkan tema yang sama pada tahun lepas, iaitu berkaitan dengan tema Malaysia Prihatin. Jadi mungkin Tuan boleh memberikan perincian berkenaan signifikannya pemilihan tema Malaysia Prihatin dalam situasi semasa negara kita pada ketika ini, Tuan. Ya, betul. Kerajaan telah membuat keputusan supaya tema Hari Kebangsaan tahun lepas dikekalkan untuk sambutan tahun 2021 ini. Malaysia Prihatin, okey, dipilih sebagai tema Hari Kebangsaan bersama dengan logo berbentuk hati, Cik Munawar. Kalau kita tengok logo Hari Kebangsaan itu cukup cantik sebenarnya, dengan warna jalur gemilang yang melambangkan keprihatinan kerajaan terhadap rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Ini cantik dia punya logo dia. Malaysia membawa pengertian seluruh rakyat Malaysia berganding bahu dalam memerangi ancaman pandemik COVID-19. Kita menuntut sebenarnya kita semua ni, rakyat Malaysia dalam sebuah negara bangsa Malaysia tercinta ini, kita sama-sama berganding bahu untuk memastikan supaya ancaman pandemik COVID ini dapat kita putuskan, sama ada penjawat awam, Cik Munawar, sektor swasta, sukarelawan, masyarakat di kawasan pendalaman di seluruh pelosok negara. Kita ada 314 suku kaum kita di Malaysia ini, satu keunikan yang cukup orang kata menjadi satu unik terbentuknya sebuah negara bangsa Malaysia yang tercinta ini, yang mana prihatin itu adalah merupakan sinonim dengan pengertian keprihatinan kerajaan dalam mengutamakan kesejahteraan dan juga kebajikan rakyat dalam melalui inisiatif berbagai pakej rancangan ekonomi yang merangkumi aspek pembangunan ekonomi, kesejahteraan, kesihatan, kebajikan rakyat. Dan untuk tahun ini, Cik Munawar, ada sedikit tambahan subtema iaitu Demi Negara. Selain daripada tema utama tadi itu iaitu Malaysia Prihatin, kita ada sedikit subtema iaitu Demi Negara sebagai satu wadah manifestasi kepada rakyat Malaysia supaya demi negara kita sama-sama bangun untuk bersama-sama dengan kerajaan bagi memastikan supaya kita punya semangat cintakan negara, semangat perpaduan silaturahim antara kita, dan yang paling utama, Cik Munawar, untuk kita sama-sama memastikan supaya cabaran yang kita hadapi sekarang ni, COVID-19 ini, dapat kita nohtakan begitu saja.
Cik Munawar. InsyaAllah itu antara aspirasi dan perjuangan kita bersama sekarang ini. Kita semua merupakan barisan hadapan untuk kita berperang dengan pandemik COVID-19, untuk kita membantu negara kita keluar daripada kemelut pandemik COVID-19 ini. Jadi sebagai tanda untuk kita menzahirkan rasa cinta kita kepada negara kita, sempena kita nak menyemarakkan lagi semangat bulan kebangsaan ini, kita ingin menggalakkan masyarakat Malaysia untuk mengibarkan jalur gemilang. Dan jalur gemilang ini merupakan sebuah lambang sebuah negara yang berdaulat, sebuah negara bangsa yang merdeka. Jadi apa antara saranan daripada pihak Jabatan Penerangan Malaysia sendiri berkenaan peranan masyarakat pada ketika ini? Walaupun kita tiada sambutan Hari Kebangsaan secara besar-besaran, namun mereka boleh mengambil peranan masing-masing untuk mereka mengibarkan jalur gemilang di tempat kediaman, di pejabat maupun di kawasan sekeliling mereka, Tuan. Ya, betul Cik Munawar. Sebenarnya dalam keterbatasan kita untuk mengadakan program-program sambutan bulan kebangsaan seperti mana yang kita adakan selama ini, sebelum ini, banyak program-program mereka kita laksanakan di kawasan-kawasan di seluruh negara, tetapi dalam keterbatasan kita nak melaksanakan semua program kita sekarang ini kebanyakan berbentuk online ataupun secara maya. Namun begitu, harapan kita kepada rakyat, okey, gunakanlah peluang ini. Ini merupakan tahun kedua kita mengadakan sambutan yang sebegini dengan norma baru. Okey, maknanya gunakan peluang ini untuk kita sama-sama menzahirkan rasa cinta kita kepada negara. Sekurang-kurangnya Cik Munawar, macam Cik Munawar sebut tadi, setiap premis, setiap rumah kita, pejabat kita, kenderaan kita ada kibaran jalur gemilang sebagai untuk kita sama-sama menggelorakan kibaran jalur gemilang itu sebagai satu wadah, sebagai satu platform untuk menzahirkan rasa cinta kita kepada negara tercinta ini, dan juga untuk sama-sama dengan kerajaan untuk memastikan supaya semangat perpaduan kita, silaturahim kita antara kaum, antara 314 suku kaum di seluruh negara, rentasan orang kata pelbagai lapisan budaya, masyarakat, agama yang berbeza. Namun begitu, kerencaman itulah sebenarnya yang akan menjadi aset kepada negara untuk kita menyemai semangat cintakan negara, seterusnya untuk memastikan negara Malaysia sebuah negara yang terus aman, makmur, merdeka buat selama-lamanya. Ya, insya-Allah. Saya suka saranan daripada Tuan itu tadi. Selain kita boleh mengibarkan jalur gemilang di tempat kediaman kita, di premis pejabat dan juga di kenderaan, kita juga boleh mengibarkan jalur gemilang secara maya di laman Instagram, di Facebook. Kerana kita sedia maklum, masyarakat Malaysia merupakan antara pengguna media sosial yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi, kita nak tunjukkan kepada satu dunia bahawa masyarakat Malaysia mempunyai semangat jitu, semangat juang yang tinggi dalam kita menyemarakkan semangat patriotik ini, Tuan. Betul. Itulah harapan kita sebenarnya, Cik Munawar. 3 program besar yang kita akan laksanakan bersempena dengan sambutan bulan kebangsaan ini. Saya ulang lagi sekali, iaitu yang pertama, pelancaran bulan kebangsaan dan kibar jalur gemilang yang akan berlangsung pada hujung minggu ni, hari Sabtu. Begitu juga dengan sambutan 31 Ogos yang akan bersiaran langsung daripada dataran Pahlawan, Putrajaya, dan juga yang terakhir iaitu sambutan Hari Malaysia daripada Kota Kinabalu, Sabah pada 16 September. Ketiga-tiga program ini kita harapkan akan menjadi sebagai satu pemangkin kepada semangat cintakan negara untuk kita sama-sama menggelorakan kibaran jalur gemilang, dan sebagai satu manifestasi untuk kita memastikan supaya keharmonian perpaduan kaum rakyat Malaysia akan terus terpelihara. Dan yang paling penting, Cik Munawar, sebagai untuk menzahirkan kita punya rasa cintakan negara, semangat patriotisme di kalangan rakyat, supaya sama-sama mengikuti siaran langsung ketiga-tiga program ini yang kita akan laksanakan, iaitu pada 7 hari bulan, pada 31 hari bulan, dan juga pada 16 September. Kita duduklah depan TV kita, Cik Munawar, untuk kita sama-sama menyokong usaha kita bersama ini, usaha kerajaan dan juga rakyat, sebagai platform ketiga-tiga program ini untuk menyemarakkan semangat cintakan negara, menyemai semangat perpaduan dengan kibaran jalur gemilang di semua premis kita, dan kita sebagai rakyat Malaysia, negara yang berdaulat ini. Cik Munawar.
InsyaAllah demi negara. Jadi kita bersama-sama kita menyemarakkan semangat bulan kebangsaan bagi tahun 2021 ini, dan juga pastinya banyak perancangan dan juga program-program yang telah diatur oleh pihak Jabatan Penerangan Malaysia, yang sudah pasti antara menjadi tumpuan kita tadi adalah berkenaan amanat Perdana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan kita harapkan juga kepada seluruh masyarakat Malaysia, khususnya kepada generasi muda, untuk terus kita menghargai nilai keamanan dan juga nilai kemerdekaan yang kita miliki pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Haji Hashim Haji Bedu, Timbalan Ketua Pengarah Kandungan Digital Jabatan Penerangan Malaysia, atas perkongsian pada hari ini, Tuan. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Cik Munawar. Baik. Itu antara perkongsian kita bagaimana peranan yang dilaksanakan oleh Jabatan Penerangan Malaysia dalam merangka program-program ataupun perancangan untuk menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan rakyat Malaysia. Walaupun kita masih lagi berperang dengan pandemik COVID-19 ini, kita digalakkan untuk terus kekal berada di rumah, tiada sambutan secara besar-besaran. Namun ianya bukan menjadi penghalang untuk kita menzahirkan rasa cinta kita kepada negara. Ayuh kita kibarkan jalur gemilang sama ada secara fizikal di rumah maupun secara maya di laman Instagram maupun di laman Facebook.